Azmin Ali yang satu Malaysia, satu dunia kenal, hari ini mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa beliau anak jantan. Dahlah kata dia anak jantan. Hari ini dia mengatakan, tuan-tuan, bahawa Tan Sri Noor Omar, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Menteri Pembangunan Pesawat, dianggap sebagai pengurusi Perhubungan Selangor, dianggap sebagai cicak mengkarung yang kononnya sekali dia jentik saja. Kita nak tengok nanti, tuan-tuan. Kita nak tengok nanti bila berhadapan dengan pilihan raya umum ke-15, siapa sebenarnya anak jantan, siapa yang kena jentik, dan siapa yang sebaliknya. Persoalan dia, kalau orang lain mengatakan bahawa beliau anak jantan, kita tak terkejut, tuan-tuan. Tapi ni Azmin Ali. Azmin Ali ni, saudara, orang satu-satunya manusia yang satu Malaysia, satu dunia. Hari ini pun boleh pergi ke Pornhub untuk menyaksikan betapa tidak berapa jantannya beliau. Kenapa saya kata beliau ni tak berapa nak jantan? Kerana bagi saya, kalau nak kira anak jantan antara Tan Sri Noor Omar dengan Azmin Ali, lebih jantan Tan Sri Noor Omar, tuan-tuan. Kurang-kurang dia tak takut untuk ada isteri lebih daripada seorang. Itu baru betul anak jantan. Tapi Azmin Ali ni, saudara, yang mendabik dada mengatakan dia anak jantan, adalah orang yang sudah diketahui umum merupakan seorang jejaka yang sanggup untuk menyerahkan tubuh dia kepada jantan yang lain. Minta maaf cakap. Jadi bagaimana mungkin Azmin Ali ini, saudara, boleh jadi anak jantan? Beliau boleh saman saya bila-bila masa. Saya buat laporan polis dan juga laporan SPRM ke atas diri beliau ni, saudara, pada 11 hari bulan Jun tahun 2019. Berapa lama dah? 2019, 2020, 2021, 2022. Sudah 3 tahun, tuan-tuan. Sudah 3 tahun. Dan saya bukan hanya mengeluarkan video, bukan membuat laporan ke atas video seks luar tabi'i antara beliau dengan Haziq. Saya juga membawa video tersebut ke Jakarta untuk menghantar kepada pakar forensik di Jakarta. Saya juga bawa video tersebut ke Birmingham, United Kingdom. Dan kedua-dua pakar forensik ini, dengan menggunakan kaedah yang berbeza, kedua-duanya, tuan-tuan, mengatakan bahawa pelaku di dalam video tersebut ialah Azmin Ali. Dan bila kita serahkan gambar ni, tuan-tuan, kita serahkan juga gambar bukan setakat Azmin Ali untuk dibandingkan dengan gambar dalam video seks luar tabi'i ini. Kita juga bagi gambar Haziq. Hanya pakar forensik di Birmingham mengatakan ada sedikit perbezaan. Kening Haziq sama, dagu dia sama, chin dia sama, tuan-tuan. Yang beza dia ketika berlakunya elephant fight elephant ni, ketika itu Haziq clean shave, maknanya dia cukur. Tapi pada gambar yang kita berikan untuk dibuat perbandingan, sama ada lelaki di dalam video itu Haziq ataupun bukan, Azmin ataupun bukan, pakar forensik di Birmingham mengatakan bahawa perbezaan dia ialah gambar yang kami berikan, Haziq tidak clean shave, ada sedikit kumis, ada sedikit misai. Itu je, sideburn, bentuk muka, lepas tu gambaran infrared muka dia, semua sekali, tuan-tuan, mengatakan bahawa itulah manusia yang bernama Haziq dan itulah manusia yang bernama Azmin Ali, tuan-tuan. Jadi hari ini dia boleh mendabik dada mengatakan dia anak jantan. Di mana letak kejantanan dia ni kalau tubuh dia pun dia bagi pada jantan lain, tuan-tuan? Saudara, bukan setakat itu. Bila berlaku
pergelutan antara Haziq dan juga bila mana Haziq nak masuk bila mana Haziq nak masuk bilik di hotel 4 Point Sadakan, ada rakaman CCTV dan rakaman ini tuan-tuan, saya masih ingat lagi, rakaman ini ada dan rakaman ini telah bocor. Dan ketika Azman berada di dalam bilik tersebut, Haziq masuk ke dalam bilik tersebut dengan menggunakan hoodie tuan-tuan, dia pakai hoodie dengan baju belang-belang. Jadi bila dia berada di dalam video yang diambil oleh CCTV, dia pakai baju hoodie tu dan baju belang-belang. Bila dia dah buka baju pun ada gambar baju di dalam video tersebut. Dan rakaman CCTV ini tuan-tuan, ketika IGP Hamid Bado dan ketika setiausaha politik kepada Anwar Ibrahim, siapa nama dia? Farhash, di soal siasat, Farhash memaklumkan selepas dia dibebaskan bahawa rakaman CCTV itu pun sudah hilang. Cuba bayangkan tuan-tuan, bagaimana rakaman CCTV tersebut boleh hilang kalau Azman Ali tidak dilindungi oleh Tun Dr. Mahathir ketika itu dan juga oleh Menteri Dalam Negeri ketika itu, iaitu Muhyiddin Yassin. Perdana Menteri ketika itu ialah Mahathir. Saudara, bukan hanya itu je yang boleh kita gunakan sebagai bukti. Pada waktu kejadian 45 minit ni saudara, dia ada timing dia tuan-tuan, masuk dan keluar 45 minit pertembungan. Lama. Lama lah tuan-tuan. Lama ni sebab yalah, walaupun saya tak naklah detail, tapi penat jugalah, lenguh jugalah Haziq tu. Detailnya saya rasa saya tak payah beritahu lah. Memadai lah tuan-tuan tahu apa yang berlaku antara mereka berdua. Bukti lain yang boleh dikemukakan kalau kes ini dihadapkan ke muka pengadilan ialah maklumat yang kita boleh perolehi daripada cellular provider, iaitu apa dipanggil cellular provider ni, telco boleh mengesahkan IMEI milik telefon Azman Ali dan IMEI milik telefon Haziq berada di tempat yang sama. Bukan badan mereka berdua berada di tempat yang sama, telefon juga berada di tempat yang sama tuan-tuan. Selain daripada boleh juga digunakan perkara-perkara yang berkaitan dengan DNA. Walaupun kita tahu selepas sebulan perkara itu berlaku baru laporan polis dibuat, namun saudara, tilam, bantal, sudah pastilah sarung bantal, sarung tilam, dia tak pakai sarung bantal dan sarung tilam yang waterproof, kan? Jadi kalau tilam itu diusung seperti mana berlakunya insiden pertembungan antara Anwar Ibrahim dengan Sukma Darmawan dengan Azizan Abu Bakar, maka sewajarnya pihak polis juga boleh menggunakan tilam Azman Ali untuk membuktikan sama ada ataupun tidak DNA Azman dan DNA yang dimiliki oleh Haziq. Kalau tidak pun berdasarkan spesimen sperma dan sebagainya. Namun air liur Azman ketika tidur di bilik tersebut, ianya tetap boleh digunakan kalau nak gunakan bukti DNA. Selain daripada itu juga saudara, ada banyak faktor lain yang boleh diguna pakai, tetapi yang paling kuat tuan-tuan ialah Haziq, iaitu pasangan kepada Azman Ali, di dalam video tersebut telah mengeluarkan satu video di mana beliau telah membuat pengakuan bahawa beliaulah pasangan Azman di dalam video tersebut. Jadi sepatutnya saudara Azman Ali boleh didakwa, namun disebabkan beliau dilindungi
oleh Ketua Polis Negara ketika itu, dan beliau dilindungi oleh Tommy Thomas, Peguam Negara ketika itu. Kita tak pasti sama ada pasukan polis yang tidak memberikan maklumat lengkap kepada Tommy Thomas, ataupun Tommy Thomas yang tidak meneruskan dengan proses pendakwaan atas permintaan Tun Dr. Mahathir dan juga Muhyiddin Yassin. Ini insya-Allah tuan-tuan, selepas kita tukar kerajaan, kita akan buat Suruhanjaya Siasatan Diraja ke atas dakwaan-dakwaan yang dibuat oleh Tommy Thomas, iaitu campur tangan eksekutif dalam kita punya badan perundangan. Maka banyak benda yang insya-Allah akan terbongkar nanti tuan-tuan.